Selamat sejahtera kepada dokter dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan tentang penjagaan kesihatan holistik untuk wanita selepas bersalin melalui kajian terhadap pendekatan moden dan tradisional. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli dari fakulti yang sama. Penjagaan kesihatan holistik untuk wanita selepas bersalin melibatkan pendekatan yang merangkumi kesejahteraan dari segi fizikal, mental, emosi, dan sosial wanita selepas melahirkan anak. Terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan moden dan pendekatan tradisional. Pendekatan moden dalam penjagaan kesihatan selepas bersalin melibatkan penggunaan teknologi perubatan yang canggih dan pelbagai jenis ubat-ubatan. Pendekatan moden juga efektif dan selama digunakan. Manakala, pendekatan tradisional pula berasal daripada amalan warisan dan budaya yang telah diamalkan sejak zaman dahulu lagi. Pendekatan tradisional merangkumi pelbagai bentuk rawatan seperti urutan tradisional, bertungku, bertangas, dan mandi herba. Pendekatan tradisional juga berkos rendah. Baiklah, kita teruskan dengan poin pertama, iaitu pendekatan tradisional terhadap penjagaan kesihatan selepas bersalin. Pendekatan tradisional dalam penjagaan ibu selepas bersalin telah diwarisi sejak zaman nenek moyang lagi dan ianya masih kita amalkan tak kira budaya Melayu, Cina maupun India. Pendekatan ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada pemulihan fizikal tetapi juga kepada keseimbangan tenaga, tubuh dan juga emosi ibu selepas bersalin. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang berusaha menjaga tubuh badannya, maka dia berusaha menjaga amanah Allah. Riwayat Al-Tirmizi. Ini menunjukkan bahawa penjagaan tubuh selepas bersalin adalah satu amanah yang perlu dilaksanakan dengan baik, termasuklah dengan memanfaatkan kaedah tradisional yang kita warisi sejak dahulu lagi. Pendekatan ini lebih dikenal dengan perkataan berpantang. Berpantang di dalam budaya tradisional sangat penting dalam setiap budaya. Sebagai contoh, budaya Melayu, ibu yang baru lepas bersalin akan dinasihatkan untuk mengelakkan makan makanan yang sejuk yang boleh menjejaskan proses pemulihan. Makanan seperti halia dan kunyit dapat mempercepatkan pengecutan rahim dan mengurangkan angin. Menurut Zawiyah Muhammad Saleh, dalam pengurusan tradisional sakit bersalin dan selepas bersalin dalam masyarakat Melayu, beliau ada mengatakan bahawa pemakanan tradisional dapat membantu mempercepatkan pemulihan tubuh. Bagi budaya Cina pula, amalan Zhou Yuzi menekankan pemakanan sup herba seperti ginseng dan angka yang kaya dengan nutrien. Buku The Science of Traditional Chinese Medicine menjelaskan bagaimana amalan ini membantu mengembalikan tenaga ibu yang selepas bersalin. Bagi agama India pula, ramuan rempah ratus seperti kunyit dan halia dipercayai dapat membaiki sistem pencernaan dan meningkatkan imuniti ibu. Heather Caruso dalam bukunya The Complete Herbal Guide to Women's Health menyatakan bahawa rempah ini dapat mempercepatkan proses pemulihan selepas bersalin. Kemudian kita ada urutan tradisional. Urutan tradisional adalah aspek yang penting dalam proses pemulihan ibu selepas bersalin. Dalam budaya Melayu, urutan selepas bersalin dilakukan oleh tukang urut yang berpengalaman atau dikenali sebagai bidan dan bertujuan untuk mengecutkan rahim serta melancarkan peredaran darah. Menurut Zawiyah Muhammad Saleh, dalam pengurusan tradisional sakit bersalin dan selepas bersalin dalam masyarakat Melayu, urutan membantu mengurangkan tekanan fizikal dan emosi yang dialami ibu. Di dalam budaya Cina pula, teknik urutan Tuina digunakan untuk merangsang peredaran darah seperti yang dijelaskan dalam buku The Science of Traditional Chinese Medicine. Masyarakat India pula lebih mengamalkan urutan menggunakan minyak herba seperti minyak kelapa dan juga minyak bijan. Ini dapat memberi kekuatan kepada tubuh ibu selepas bersalin. Baiklah, kita teruskan dengan poin pertama, iaitu pendekatan tradisional terhadap penjagaan kesihatan selepas bersalin. Saya akan menerangkan 3 aspek pendekatan moden dalam penjagaan wanita selepas bersalin. Bagi aspek pertama iaitu pemulihan dan perawatan, iaitu bagi wanita yang biasanya mengalami ketidakselesaan seperti after pain, iaitu kekejangan yang berlaku apabila rahim mengecut kembali ke saiz normal. Ubat seperti paracetamol dan ibuprofen sering disarankan bagi mengurangkan ketidakselesaan ini. Selain itu, bagi mereka yang menjalani episiotomi, terdapat 2 jenis rawatan bagi mereka, yaitu penggunaan lampu pemanas dan juga semburan anestetik yang dapat memberikan kelegaan kepada mereka yang baru melahirkan. Seterusnya dari segi pemakanan, bagi memastikan ibu yang baru melahirkan mendapat nutrisi yang mencukupi, mereka perlu memastikan diet mereka kaya dengan protein, zat besi, kalsium dan juga vitamin D. Makanan seperti dada ayam, ikan dan sayur-sayuran berdaun hijau bukan sahaja membantu dalam pemulihan tetapi juga menyokong penghasilan susu ibu. Selain itu,
pengambilan kalori harian yang disarankan bagi mereka yang baru melahirkan adalah antara 2.200 sehingga 2.700 kalori. Namun, ia juga bergantung kepada aktiviti fizikal ibu. Akhir sekali, sokongan penyusuan juga perlu diberi perhatian kerana banyak ibu menghadapi cabaran dalam penyusuan selepas bersalin. Oleh itu, penggunaan PAM menjadi pilihan utama bagi ibu yang menghadapi cabaran ini, kerana ia bukan sahaja berfungsi untuk mengepam susu, tetapi ia juga merangsang penghasilan hormon prolaktin bagi meningkatkan pengeluaran susu ibu. Secara keseluruhannya, pendekatan moden ini lebih menumpukan kepada pemulihan fizikal bagi mereka yang baru melahirkan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Saya akan membentangkan tentang cabaran penjagaan wanita selepas bersalin. Mengenal pasti cabaran penjagaan wanita selepas bersalin amatlah penting bagi memastikan kesejahteraan si ibu dan bayi tersebut. Antara cabaran yang telah dikenal pasti adalah yang pertama, menghadapi tekanan perasaan. Terdapat 3 peringkat dalam menghadapi tekanan perasaan. Peringkat yang pertama adalah postpartum blues, ianya berlaku pada 40 hingga 50% ibu selepas proses bersalin, dan biasanya akan berakhir dalam tempo seminggu tanpa memerlukan rawatan. Peringkat yang seterusnya adalah postpartum depression. Ia merupakan peringkat yang lebih serius dan mempengaruhi 10 hingga 15% ibu selepas bersalin. Dan peringkat ini wajar memerlukan rawatan. Dan peringkat yang terakhir adalah postpartum psychosis. Ia merupakan keadaan yang sangat jarang berlaku tetapi serius dan memerlukan perhatian segera bagi melindungi ibu dan bayi. Cabaran yang kedua pula adalah menghadapi masalah pendarahan berlebihan. Pendarahan selepas bersalin adalah normal, tetapi sekiranya ia melebihi 600 ml, ianya boleh membahayakan nyawa wanita. Dan pendarahan ini berlaku semasa proses pembebasan uri. Biasanya akan berlangsung dalam tempo 40 hingga 60 hari selepas bersalin. Antara punca pendarahan berlebihan adalah uri tidak tertanggal sepenuhnya, luka semasa bersalin, cebisan uri tertinggal, ataupun jangkitan semasa proses bersalin. Dan pendarahan yang serius memerlukan perhatian perubatan segera untuk mengelakkan komplikasi kepada wanita. Sekian, terima kasih. Sekarang, saya akan membentangkan kelebihan penjagaan kesihatan wanita selepas bersalin dari sudut tradisional dan moden. Terdapat 2 kaedah wanita selalunya guna untuk proses pemulihan mereka, sama ada kaedah tradisional atau kaedah moden. Kedua-dua kaedah ini sememangnya mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing. Dari sudut tradisional, kelebihan yang akan wanita terima adalah proses pemulihan fizikal dan mental secara semula jadi. Pertama, wanita boleh mendapatkan pemulihan secara fizikal melalui amalan bertungku dan berurut. Melalui amalan ini, ia dikatakan dapat meningkatkan peredaran darah secara menyeluruh dalam tubuh wanita dan juga dapat mengurangkan kesakitan dan ketegangan pada otot. Kedua, selepas bersalin, penjagaan luka bersalin amatlah penting supaya wanita tidak mengalami pendarahan yang berterusan yang boleh memudaratkan nyawa wanita itu. Penjagaan ini boleh dilakukan melalui pembersihan luka dengan air suam dan juga menggunakan herba organik seperti teh secang yang boleh membantu mengusutkan bengkak pada luka bersalin sama ada persalinan melalui pembedahan atau semula jadi. Ketiga, wanita yang baru bersalin juga perlulah menjaga pemakanan mereka. Contohnya, meminum sup herba yang mengandungi halia dan kunyit, memakan sayur-sayuran hijau dan protein seperti ikan salmon. Makanan-makanan ini mempunyai agen penyembuhan secara semula jadi, dan ini mampu mempercepatkan penyembuhan selepas bersalin. Keempat, melalui pelbagai amalan tradisional dan sokongan, kesihatan mental wanita juga dapat ditingkatkan. Pertolongan daripada masyarakat sekeliling dapat meringankan beban wanita, dan wanita juga dapat mengatasi tekanan emosi mereka daripada menjaga bayi mereka. Manakala dari sudut moden pula, kelebihan yang wanita akan terima adalah rawatan yang lebih profesional. Contohnya, wanita mempunyai akses untuk mendapatkan rawatan daripada doktor.
Doktor boleh melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan tiada komplikasi seperti jangkitan atau pendarahan yang berlebihan. Seterusnya, kewujudan teknologi moden seperti pam susu moden dan monitor bayi juga membawa manfaat yang besar dalam penjagaan kesihatan wanita selepas bersalin. Pam susu moden memudahkan wanita untuk mengepam susu dengan lebih cepat, dan monitor bayi dapat membantu wanita untuk memantau bayi mereka. Selain itu, wanita boleh mendapatkan pakar pemakanan dalam merancang diet mereka supaya wanita mendapat nutrisi yang mencukupi untuk pemulihan yang optimum. Bukan itu sahaja, wanita juga boleh mendapatkan sokongan psikologi dan emosi secara profesional melalui bantuan kaunseling dan terapi moden. Hal ini supaya wanita boleh menangani tekanan dan perubahan emosi seperti kemurungan postpartum. Dan akhir sekali, hospital bersalin yang mempunyai fasiliti yang lengkap seperti bilik bersalin moden, unit penjagaan intensif neonatal dan peralatan pemantauan terkini mampu meningkatkan keselesaan wanita untuk bersalin dengan lebih selamat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal Kuan bin Abdul Basit akan menekankan pendekatan holistik gabungan moden dan tradisional. Penjagaan wanita selepas bersalin merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan fizikal dan mental ibu serta bayi yang baru lahir. Dalam konteks ini, pendekatan holistik yang menggabungkan kaedah moden dan tradisional telah menjadi pilihan yang terbaik serta popular. So, pendekatan ini memberi tumpuan kepada pemulihan menyeluruh dengan mengintegrasi rawatan perubatan moden dan amalan tradisional yang berakar dalam budaya tempatan. So, penjagaan fizikal dan memulihkan tubuh badan ibu selepas bersalin. Tubuh badan wanita mengalami perubahan fizikal yang besar memerlukan masa untuk pulih. Kaedah tradisional seperti bertungku, berbengkung, urutan dan persunatan membantu melancarkan peredaran darah, mempercepatkan penyembuhan rahim dan mengurangkan bengkak. Selain itu, amalan pemakanan berpantang dengan kaya dengan herba seperti halia, kunyit dan daun pegaga turut menyokong proses pemulihan dalaman. Di samping itu, pendekatan moden memainkan peranan yang penting melalui pemantauan perubatan profesional seperti pemeriksaan berkala oleh doktor untuk mengesan sebarang komplikasi persalinan. So, penggunaan suplemen zat besi seperti zat besi, kalsium, vitamin juga membantu memenuhi keperluan nutrisi ibu untuk mempercepatkan proses pemulihan fizikal dan mengurangkan risiko anemia. So, yang ketiga ialah bijak membahagikan masa. Maafkan saya. So, setelah bayi lahir, ibu perlu menyesuaikan masa ibu dan masa bayi menyusu, tidur, mandi dan bermain. Sebagai ibu yang berpantang, sudah tentu memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan situasi tersebut kerana masa ibu sudah terbahagi kepada diri sendiri dan bayi. Jika baru bergerak ibu, mintalah bantuan pasangan agar fasa ini dapat melalui dengan baik. Seimbangkan kehidupan dan menikmati me time dan quality time. Luangkan masa dengan membaca buku, menonton drama kemaran atau memanjakan diri di spa atau merehatkan mental, fizikal dan keletihan. Secara amnya, menyesuaikan masa ini dilalui sepanjang tahun pertama selepas kelahiran. Jadi, pastikan ibu dan pasangan bijak menguruskan masa dengan mengamalkan sikap bertolak ansur. Penjagaan emosi dan mental untuk menyokong kesejahteraan ibu. Tempoh selepas bersalin sering mencabar dari segi emosi dan mental. So, amalan tradisional seperti sokongan keluarga semasa berpantang memainkan peranan penting dalam memberikan rasa tenang dan selamat kepada ibu. Amalan spiritual seperti zikir, doa dan motivasi juga sering digunakan untuk menggalakkan keseimbangan mental dan rohani. Pendekatan moden pula menawarkan kaunseling postpartum kepada ibu yang mengalami kemurungan atau kebimbangan. Selain itu, teknik moden seperti yoga, terapi pernafasan dan mindfulness dapat ibu menguruskan tekanan dan meningkatkan kesejahteraan emosi. Atasi tekanan kekurungan. Proses melahirkan bayi adalah proses yang memerlukan daya tenaga yang banyak dan kawalan emosi yang baik. Selain itu, ibu akan mengalami perubahan hormon yang mendadak. Jadi, tidak hairanlah jika adik ibu tidak dapat mengawal diri sepanjang tempoh berpantang dengan mengalami postpartum depression (PPD). So, penjagaan bayi integrasi kaedah tradisional dan moden. Penjagaan bayi yang baru lahir juga mendapat manfaat daripada pendekatan holistik ini. Kaedah tradisional. Seterusnya, saya akan membentangkan kekurangan penjagaan wanita selepas bersalin dari segi tradisional dan moden.
penjagaan wanita selepas bersalin sangat penting untuk memulihkan fizikal, mental dan emosi ibu agar mereka dapat kembali sihat dan dapat menjaga bayi dengan baik. Terdapat dua kaedah penjagaan yang biasa digunakan, iaitu penjagaan secara tradisional dan moden. Penjagaan dari sudut tradisional merujuk kepada penjagaan melalui amalan tradisional Melayu seperti urutan, bertungku, mandi herba, pemakaian bengkung dan param. Kaedah ini fokus kepada pemulihan luaran dan dalaman tubuh ibu selepas bersalin. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam penjagaan tradisional. Antaranya ialah kekurangan akses kepada perawatan profesional. Selepas bersalin, sesetengah ibu lebih bergantung kepada perawatan tradisional sehingga mengabaikan rawatan profesional seperti ubat-ubatan dan pemeriksaan kesihatan di hospital. Sebagai contoh, jika ibu mengalami luka jahitan akibat episiotomi, rawatan profesional seperti mencuci luka dengan antiseptik adalah penting. Namun, sesetengah ibu hanya bergantung kepada kaedah bertungku. Walaupun bertungku dapat membantu pengecutan rahim dan mengeluarkan darah bengku, jika dilakukan secara berlebihan atau suhu terlalu panas, ia boleh menyebabkan luka terbuka atau melecur. Selain itu, penjagaan emosi juga tidak menyeluruh. Selepas bersalin, ibu sering mengalami perubahan emosi seperti baby blues di mana mereka berasa sedih, bimbang atau mudah menangis. Jika keadaan ini tidak dirawat dengan baik, ia boleh membawa kepada kemurungan selepas bersalin. Dalam kaedah tradisional, urutan digunakan untuk meredakan tekanan dan membantu melancarkan peredaran darah. Walaupun urutan memberikan kelegaan fizikal dan emosi, ia juga berisiko menyebabkan pendarahan dalaman, jangkitan atau kecederaan jika dilakukan oleh tukang urut yang kurang berpengalaman. Seterusnya, penjagaan dari sudut moden pula melibatkan penggunaan teknologi, ubat-ubatan dan sokongan profesional. Contohnya, luka bersalin sama ada secara normal atau pembedahan caesarean dijaga menggunakan antiseptik dan ubat-ubatan untuk mempercepatkan penyembuhan serta mengelakkan jangkitan. Ibu juga boleh mendapatkan sokongan kaunseling daripada pakar psikologi untuk membantu mengatasi tekanan emosi selepas bersalin. Walaupun penjagaan moden lebih efektif, ia mempunyai kelemahan utama iaitu kos yang tinggi. Selepas bersalin, kos tambahan diperlukan untuk rawatan seperti fisioterapi dan pemeriksaan berkala. Sebagai contoh, fisioterapi membantu memulihkan otot pelvis dan perut ibu. Walau bagaimanapun, rawatan seperti ini memerlukan kos tambahan yang mungkin tidak mampu ditanggung oleh semua keluarga. Selain itu, sesetengah ibu yang mengalami masalah kesihatan seperti diabetes gestasi atau anemia memerlukan rawatan khas yang menggunakan teknologi canggih. Contohnya, ujian toleransi glukosa untuk diabetes gestasi dan ujian darah untuk anemia melibatkan kos makmal yang tinggi. Oleh sebab itu, sesetengah ibu lebih memilih penjagaan tradisional yang lebih murah walaupun kurang efektif. Kesimpulannya, penjagaan kesihatan holistik yang menggabungkan pendekatan moden dan juga tradisional merupakan keperluan yang sangat penting selepas bersalin untuk memastikan pemulihan fizikal, mental dan emosi wanita selepas bersalin. Tambahan lagi, kesedaran dan pendidikan mengenai penjagaan holistik perlu diperkukuhkan agar semua wanita dapat memilih kaedah yang selamat dan sesuai demi kesejahteraan keluarga dan generasi akan datang. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.